Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Alhamdulillah, kita telah sampai ke waktu Isya. Dalam siri yang lepas kita telah berbincang tentang sunnah pada waktu maghrib, kan? Suruh anak-anak balik, jangan duduk lepas berkeliaran, kerana waktu itu waktu syaitan duduk kacau. Kemudian bila masuk waktu maghrib, di sana terdapat juga sunnah qabliyah. Walaupun secara tidak muakkad, tapi ada solat sunatnya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya. Dia tak suka tidur sebelum Isya. Sebab apa? Sebab takut terlewat solat Isya, kan? Orang yang hijau penat-penat ni, kalau tidur awal takutnya terlajak. Maka eloknya kita solat Isya baru kita tidur. Solat Isya baru kita tidur. Tengok dalam hadis kita, terdapat beberapa perkara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tidur sebelum solat Isya, tidak tidur sebelum solat Isya. Maknanya lepas maghrib itu tidak waktu tidur, waktu orang duduk berzikir. Sebab kelebihan kita tunggu solat tu diberi pahala solat, kan? Kita di antara maghrib dengan Isya ni lah di antara solat yang kita berpeluang pergi ke masjid nak tunggu dua solat. Kalau nak tunggu subuh dengan zuhur, Masya Allah, tabarakallah, iktikaf bulan Ramadan jadilah, kan? Ataupun zuhur dengan asar boleh tahan lagi dah. Tapi kalau maghrib dengan Isya ni boleh katakan menjadi satu majlis lah kepada orang yang soleh, duduk di masjid tunggu. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah dianya tidak tidur sebelum solat Isya, dan tidak berbual-bual dan tidak mengadakan sebarang majlis selepas daripada Isya. Kalau eloknya begitulah. Eloknya lepas Isya tu tidur awal. Tidur awal. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada perkara yang mustahak lah. Kalau ada mustahak, kita tengok lepas ni masih ada lagi ruangnya, insya-Allah. Manakah hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah dengan ta bulat. Sebab kalau Rumi itu dia boleh baca dua, ha pun jadi, ta pun jadi tak. Tapi hak kita naknya Abu Barzah, ba ra zai ta. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata apa? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yuakhir al-isya. Nabi kita suka melewatkan solat Isya, dan wa kana yakrahu an-naum qablaha. Nabi kita tak suka tidur sebelum Isya, wal hadis ba'daha, dan berbual-bual, bercakap-cakap lepas daripada solat Isya. Sebagaimana hadis yang kita dah bincang dalam siri yang lepas. Kemudian itu dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ni, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya'a ila thulusil lail wa yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
suka menangguhkan solat Isya ke waktu 1/3 malam. 1/3 malam ni lebih kurang pukul apa agak-agak kita? Pukul 10. Dia pelewak solat Isya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelumnya dan berbual-bual selepasnya. Maknanya kalau pelewak dah Isya, lepas pada solat terbalik tidur lah, nak tunggu apa lagi? Jadi kalau kita ada program lepas Isya, selepas masuk waktu Isya tu solat selalu, awalkan sikit. Gitu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Walau bagaimanapun, ini ada walau. Kalau ada walau itu maknanya ada pengecualian bahasa kita dah. Tidak mengapa jika bercakap-cakap selepas Isya itu kerana adanya majlis ilmu. Kita kata lepas Isya ada pengajian lagi, ada kuliah, ada ceramah kan, ceramah ilmu yang bermanfaat lah. Berbincang mengenai kebaikan kaum muslimin. Kita nak mesyuarat lepas Isya ni, tujuan mesyuaratnya apa? Nak mengimarahkan masjid. Hari ni orang duk tular belakang, masjid tu ramai jemaah, masjid ni ramai jemaah. Kita kata alhamdulillah. Masyarakat kita pun seronok, dia boleh share masjid tu ramai jemaah dah. Kalau kita tanya dia, awak hok duk share ni pergi ke tak? Dia kata insya-Allah lah, cita-cita tu ada kan. Macam orang bila nak beli rumah, dia tanya lalu, mana lokasi masjid? Orang kata sini. Beli dekat masjid tapi tak pergi lagi. Dan waktu beli dulu buat apa? Dia tahu dia ketua esok lah. Ada juga bahasa jenis perangai dia ketua. Dia ngamak ke dia tu dengan malaikat maut tu ada perunding kan berkali. Mana ada SD dengan malaikat ni dah. Tak ada main. Artinya boleh kita berbincang-bincang kalau ada program lepas Isya nak mesyuarat nak masih lagi boleh. Bertugas dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja, syughul, maknanya kita kerja kita ni lepas Isya. Macam mana? Rezeki kita di situ. Au musamarati ahli, melayani ahli keluarga. Lepas Isya kita lambat sikit tidur, duduk berbual-bual, berbicara dengan anak beranak, dengan isteri. Pasal itulah kata di para ulama, hadisum ma'al ahli, berbual dengan isteri lepas Isya tu tidak dikira lewat. Bual lah sampai pukul berapa pun. Tapi tak jadi tu lah isteri. Kalau dengan member lepas 3 kali akak air tak balik lagi dah. Lepas tu kedai mari tutup lapu dia tutup. Orang nak tutup kedai dah ni. Dia nak minta cawai lagi tak jadi. Dengan isteri dia kita ada habis cawai je juga. Macam mana kita nak tukar motivasi supaya kita suka berbual-bual dengan isteri, buat kita ni saing dengan dia ya kita. Saya berkawan di atas dunia ni sampai ke akhirat tu insya-Allah. Insya-Allah. Atau tetamu. Mana kalau ada tetamu mari di rumah tapi dan sebagainya yang ada manfaat dan ada keperluan. Maknanya kalau ada tapi itu pun tidaklah terlalu sampai lewat sangat yang menyebabkan kita terlewat pula bangun subuh. Ada ke masalah? Manakah dalil yang menunjukkan boleh kita bercakap lepas Isya sekiranya ada keperluan? Tengok dalil kita ada. Dalil yang pertama hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga malam bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya berbincang, merancang apa-apa perkara, bermesyuarat kerana beberapa urusan kaum muslimin dan aku bersama-sama mereka. Ini bahasa tawaduk. Sayyidina Umar boleh cakap Rasulullah bersama kami. Tapi dia nak tunjuk tinggi Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Abu Bakar, aku ada sekali. Gitu ya. Maknanya kita ni rendah lah. Tidak standard tu. Kita ni dak padahal minum kopi sekali dengan ustaz. Saya ada sekali dalam majlis tu. Ada sekali dia je minum kopi, hak mesyuarat orang lain. Itu bahasa nak ceritanya tawaduknya orang-orang hebat-hebat bersifat tawaduk. Tidak nak nyuruh.
Nah, ini di antara. Hadis ini hadis apa ini? Sayyidina Umar ni rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dengan sanad yang hasan. Dan ada lagi yang kedua, dalil yang kedua. Maknanya dalil yang pertama ini menunjukkan boleh kita berbual-bual, boleh kita bermusyawarah lepas isya sekiranya ada keperluan. Ada keperluan. Dalil yang kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bitu fi baiti Maimunah. Pada suatu malam saya tidur di rumah Sayyidah Maimunah. Tulis mak saudara dia Maimunah tu. Masa tu dia bebas pergi tidur situ. Dia tidur sekali dalam rumah Nabi kan. Masa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha Maimunah tu mak cik dia. Rumah makcik ni mahram lah dia tu kan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ. Sebab apa Ibnu Abbas nak pergi tupai tidur rumah makcik dia tu? Ada sebab. Tengok dia kata apa. Li anzura kaifa salatu Rasulillah, masya-Allah tabarakallah. Tujuan saya pergi tu aku teringin nak melihat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Gi itu nak belajar, nak tengok Nabi ibadat dia macam mana. Allahu Akbar. Orang-orang ni haris, orang-orang yang mulia ni sangat-sangat suka menuntut ilmu, nak cari ilmu, nak tengok Nabi buat apa. Nak ambil peluang pergi tidur. Kita ni kalau nak pergi sekali, kadang-kadang kita ni tengok ustaz kita nampak hebat. Kita nak pergi tidur rumah dia pun tak jadi apa juga, bilik lain-lain. Nah, kita pergi sekali dengan dia reh lah. Ustaz nak pergi mana? Mekah, mari kita pergi sekali. Bagi tahu ke penganjur, kalau kebetulan ustaz tak bawa isteri, ya, saya nak duduk dengan ustaz tu, nak khidmat ke dia. Tapi tak tahan, hanya setengah orang tu saja nak ikut ustaz. Tapi dalam bilik dia adakah pada ustaz cakap? Ada juga kita. Mana? Kata dia ni nak jadi ustaz ke nak belajar dengan ustaz? Ada juga. Jadi kita kena pandai lah kalau betul-betul nak ilmu duduk ya. Ni orang alim ni insya-Allah dapat ilmu. Kita tengok dia duduk ibadah. Tengok malam-malam dia duduk berzikir ya. Biasanya ustaz-ustaz kita ni dia tak berlakon. Orang berlakon tu kumpul yang lain dah. Dia akan buat wirid orang biasa, itu dia pakai baca. Kalau orang berlakon tu cerita lain dah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidur di rumah makcik aku Maimunah, tujuannya nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat pada waktu malam. Qala fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbual-bual dengan ahli keluarganya beberapa ketika. Nabi duk cakap, duk bual cerita. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam masuk berehat. Rehat rumah dia segitu cik ya. Nah, dia pun tidur. Hadis ini Bukhari Muslim. Yang pentingnya kita nak ambil setakat dia buat. Hadis Ibnu Abbas ni panjang lagi lah. Bagaimana pada waktu malamnya Nabi kita bangun, Ibnu Abbas pergi ikut Nabi solat, adalah panjang cerita lagi. Yang pentingnya dia panggil dalam bahasa dia panggil mahallus syahid. Tepat poin yang kita nak bicara nak dengarnya, Nabi kita ya tahaddas ma'a ahlihi, duk bual-bual cakap dengan isteri dia. Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Bukhari juga, hadis Sayyidah Aisyah cerita ke Nabi 11 orang wanita zaman jahiliah. Sedap juga cerita tak? 11 orang wanita ni dia berjanji masing-masing nak cerita hak suami masing-masing. Cerita. Orang ni kata suami aku ni begini, orang ni suami begini, macam-macam. Aisyah dia cerita Nabi dengar. Akhir sekali siapa ke cerita Ummu Zara. Menarik kalau tengok dalam hadis tu, cari hadis Ummu Zara. Ulama syarah hadis ni ada setebal gini kita. Cerita Ummu Zara. Kalau nak tengok, kalau tak mau baca, tengok dalam YouTube cari Ummu Zara, ada dah cerita panjang cerita ni. Aisyah cerita. Cerita akhir sekali Abu Zara ni pergi jumpa dengan orang perempuan mana tahu duduk main anak kecil, minat kahwin tu dia cerita Ummu Zara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke Aisyah, aku denganmu ni macam Abu Zara dengan Ummu Zara lah, tapi dia cerai aku tidak. Itu ya. Nabi respon patah sudah cerita. Panjang cerita tu. Itu maknanya ada kadang-kadangnya kalau isteri nak bercerita, dengarlah juga. Ni enggak isteri buka mulut, Allah cerita tu lah ya. Selalu
Iyalah monggo dia pun cerita lama tu lah juganya. Monggo isteri pun tu juga jak mula lagi. Dah. Maka kalau dia nak cerita dengar, biarlah 100 kali. Kali yang ke-100 pun tak apa dengar. Sambil-sambil dengar tu sambil-sambil micik dah. Ataupun kalau kabar-kabar kawan tu duk cerita keroh dah punya tu. Nak kata orang tua begitulah. Yang penting biar ada kira-kira kita dengan keluarga ni biar ada masa. Ada insya-Allah taala. Cuma isteri pun kalau suami nak dengar cerita jangan duk cerita munggo lain. Ni asyik duk cerita ya Allah apa. Isteri orang tu hari ni beli gelar orang tu serabut juga tak lagi duk main. Cerita suka-suka ya jangan duk ngaca. Allahu akbar. Jadi boleh kita berbual-bual pada waktu malam dengan isteri dan juga dengan majlis-majlis ilmu yang tidak mengganggu sampai mereka sampai setengah malam sehingga kita nak sembahyang subuh pun terlepas. Baik. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau kita ni cakap banyak lepas Isya? Kerana takut terlepas subuh. Takut apa? Takut terlepas subuh. Apa sebabnya? Dia kata contohnya bagi perbuatan lewat tidur ni kadang-kadang dia terlewat pula bangun ataupun subuh pun lewat ya. Contohnya bagi mengelakkan waktu tidur seorang menjadi lewat sekaligus mengakibatkan terluput daripada menunaikan solat subuh di awal waktu. Ni kita bimbang ni. Subuh awal waktu terlewat. Apalagi jika terlepas daripada solat subuh. Tak ada nak pergi solat berjamaah, tak sempat nak witir 3 rakaat. Allahu akbar kan. Begitu juga bagi individu yang biasa melazimi qiyamul lail dibimbangi akan terlepas qiyamul lail. Tidur lewat ni begitulah keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sehingga masuk waktu subuh tanpa bangun solat malam. Dengar ni. Kan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyeriwayatkan bahawa diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang tidur sepanjang malam sehingga subuh. Dia tidur. Orang cerita ke Nabi. Zukira inda Rasul rajul nama hatta asbah. Tidur sampai pagi tak bangun salat tahajud. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda tuan-tuan. Tanda terdiri kita ni hadis ni motivasi bagi kita. Nabi kata apa? Zakar rajulun balas syaitanu fi uzuni. Allahu akbar. Fi uzunai atau fi uzunihi. Nabi kata apa? Laki-laki itu telah dikencing oleh syaitan ke dalam kedua-dua telinganya atau sebelah telinga dia kena kencing syaitan tu dia tak bangun. Hadis ni juga dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama nya duk berbincang. Macam mana ni maksudnya kencing ke syaitan? Adakah syaitan kencing sungguh? Ada ulama kata kencing sungguh. Cuma kencing dia bukan macam air kencing kita. Kalau tidak air basuh bata kita juga. Dia bangun lewat semua. Tak. Gua nak basuh bata tu. Tak ada tahajud pula semalam. Kerut jemur bata kita hari-hari. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi kita mencela orang yang tak bangun solat malam. Maknanya sehari dua ni kan sibuk kat istilah kena kencing. Kena kencing. Ni ada hadis. Nabi kata balas syaitanu fi uzni. Orang yang kena kencing ke syaitan. Maknanya orang diganggu oleh syaitan ni kena kencing ibarat dia. Nauzubillah lah. Tapi ada setengah ulama hadis kata kencing sungguh. Syaitan kencing sungguh dia. Sama juga dengan hadis yang kita baca dalam siri lepas. Siapa dia masuk dia rumah dia tak baca bismillah. Waktu dia makan tak baca bismillah, syaitan pun masuk sekali. Masuk dalam rumah sekali, dia terrelax malam ni boleh tempat tidur. Bila dia tuai rumah tu makan tak baca bismillah, dia kata malam ni kenyang sungguh. Jadi syaitan tu makan. Wallahu alam. Cerita syaitan ni, kita bila dengar syaitan kita kena kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan duk kawan dengan syaitan. Cuma yang sekali-sekala ustaz kita bergurau tu, dia kata kita kena belajar teknik syaitan dari bab strategi. Itu kena belajar. Kan? Ingat dah teknik syaitan kita kena belajar. Kau terlupa. Kena ingat. Syaitan ni kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Tak ada cuti, dia ikut jalan-jalan yang sesuai dengan munasabah. Itu kerja syaitan. Maknanya kalau dia nak nyesak orang ni, dia akan tunggu. Tak ada tahun ni, tahun depan.
Kadang-kadang 10 tahun baru sesak. Ada? Na'udzubillah. Kita ni 3 kali dia ajak orang mari masjid tak mari. Kan agak. Nak pergi kali kepak. Bahasa aku biar mampu bayar tanah lah. Tak ada. Ni kita dalam bab dakwah ni kena belajar strategi tu, kena belajar. Itu dia panggil strategi ya. Tapi kawan dengan dia tak boleh. Pasal dia ni sungguh kalau buat kerja la ughyanhum ajma'in. Dia sopoh aku akan sesatkan mereka. Baiklah. Kesimpulannya, jelaslah bahawa berbual-bual selepas isyak tanpa keperluan adalah tidak digalakkan kerana boleh menyebabkan lewat tidur dan terlepas untuk bangun qiyamul lail, bahkan mungkin lewat ataupun luput solat subuh. Allahu akbar. Tambah-tambah zaman kita hari ni. Allahu akbar. Ini zaman kita hari ni para jemaah sekalian. Zaman orang duk main hujung jari ni. Dia panggil gadget ni. Bahaya sungguh. Anak kita ni kadang-kadang ingat kau tidur dah, tutup lampu senyap-senyap. Mak mari tengok. Pukul 2 pagi. Ceroh lagi dalam kain selimut. Allahu akbar inilah. Pasal itulah ada nasihat saja dalam satu video, anda kata ibu bapa kalau sayang ke anak-anak, waktu nak tidur pukul 11 malam, 11.30 malam tu ikuti belakanglah handphone, termasuk dalam gagar sipel dalam bilik kita. Sipel. Kalau isteri tak dengar kata suami kena ambil juga handphone bini tu pun. Tu lagi tidur, duduk main magic dengan orang lain, tak tahulah mana tu. Dia tidak ngorak tapi duduk pasal dia duduk main kat orang panggil lara tak tahu kalau. Tu tidur tak tahu bangun mana. Di asrama pelajar-pelajar tidak dibenarkan bawa alat ni. Tak benar. Tapi ibu bapa masya-Allah saya sungguh dia ke anak-anak dia. Dia masuk dalam batal. Dia kata malam-malam ustaz tak ada mau buka. Jadi sungguh dia. Wadah asrama cerita kita pergi melawat pukul 12, 12.30, pukul 1. Ada cerah dalam kain selim. Jumpa. Benar. Ibu bapa kalau saya ke anak jangan bui alat-alat ni. Tak usah bui nak pergi asrama jangan bui. Nyusuh segala orang. Tidak asrama pondok saja, asrama sekolah mana pun tak boleh bawa benda ni. Kecuali asrama hak pasal ini tak tahu tak ada disiplin. Tu tak ada apa. Baik. Maknanya alat-alat yang melarangkan kita tidur lewat ni antaranya ni kakah dalam poket ni. Allah, tak kena cara dia ada. Muka geruk banyak, geruk wasapi kita ni banyak dah. Pahak ni. Baru ni duk sibuk nak cari SD. Hari ni sibuk cari kerusi menteri pulaknya. Sibuk belaka buat dia tu. Allahu akbar. Makanya tu ada orang tak ada gawa-gapo, nyelatip dia mau. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu. Apa? Orang nak sangat tak boleh. Jangan demai. Qulillahumma malikal mulk. Allah Taala lah kuasa, dia boleh nak beri siapa tak apa. Kita doa yang terbaik-baik. Insya-Allah kita doakan. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridha. Kena baca semua tu banyak. Jadikanlah wilayah negara kami ni duduk di tangan orang-orang yang baik-baik. Orang hak juru-juru. Hak terutama sekali orang yang beriman. Itu kita nak. Tapi kata ulama nak suruh orang hak juru atas tu, hak bawah kena juru juga. Jangan duduk main-main saja. Ni bila timbul isu corona ni. Corona virus ni. Kan orang pakak takut habis Pak Mekah tutup itu. Bakak kita. Masya-Allah tabarakallah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan pada tahun 478 sudah berlaku satu wabak yang dahsyat di Iraq, di Syam, di Hijaz, ramai orang mati. Bergelampan dengan mati. Angin dia pun angin hitam, takut bawa virus. Bawa benda tak bersih. Khalifah pada waktu itu Al-Muqtadi Billah dinasihat oleh penasihat agama dia supaya perkasakan unit amar ma'ruf nahi mungkar. Buat kerja. Jadi pokok ni bangun amar ma'ruf nahi mungkar ni, dia pecah tempat-tempat maksiat, tempat mungkar, hapuskan benda mungkar. Barulah tak lama lepas pada tu redalah dia punya virus tu hilang. Jadi kita hari ni pun nak lari orang mungkar, kita tak ada kuasa, kita lari hak kita mampu dulu, kita sendiri itu dulu. Hilang tinggal benda-benda yang tak baik ni, mudah-mudahan Allah Taala pulihkan balik dunia ini dengan keamanan insya-Allah taala. Tengok dalam bab kita sekali. Sayyidina Umar bin Khattab melarang rakyatnya daripada berjaga malam dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukannya. Beliau berkata, Sayyidina Umar ni tegah sungguh dia kan. Umar kata apa ni?
Sayyidina Umar kata, asmara awwala lailin wa nauman akhirahu. Masya-Allah tabarakallah. Adakah kamu berjaga pada awal malam, kemudian tidur pada akhirnya? Tak payah. Jadi Sayyidina Umar larang. Pasal itulah bila pihak kerajaan nak sekat kedai-kedai makan ke kedai jual sekat pukul 12 malam, bagi anak sokong sangat-sangat. Oh, dia kata, ustaz jangan duk sekat rezeki orang. Rezeki kita ni setakat tu ya Tuhan beri ikut mana-mana pun. Kalau buka sampai 3 pagi, 4 pagi pun lagu tu juga. Tak lebih dah rezeki kita dah. Dia orang tahu dah pukul 12 malam tutup, dia mari awal apa boleh. Anak cerita dah waktu anak pergi melawat negara China, kedai makan dia pukul 9 malam tutup. Hidup juga orang situ. Ramah pada kita lagi dia. Nak kata apa? Umat Islam dia 100 juta. Jadi kita kata eloklah buat peraturan. Malam ni biar orang duduk berehat rumah, tidur, bangun-bangun tahajud awal dah. Nak menego sangat kak. Kalau lepas subuh buka selalu, tak ada masalah apa. Ni air kita tak buka pasal kita buka pukul 3 petang, pukul tutup 3 pagi. Itu rusak fitrah nama dia lagi. Marah tokai pula kita malam ni. Baiklah. Kita pergi kepada masalah tajuk yang seterusnya, takhir solat al-isya. Melewatkan solat isya berjamaah. Solat isya afdal dilewatkan sedikit, dan namun dengan syarat haruslah, mestilah mengambil kira keadaan para jemaah. Kita tengok jemaah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta zahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Masya-Allah tabarakallah. Maksud dia Rasulullah sallallahu keluar ke masjid pada waktu tengah malam. Mana Nabi kita lewat keluar daripada rumah dia. Rumah dia sebelah masjid tu ya. Sehingga berlalu hampir sebahagian malam. Dan ahli jemaah masjid tertidur. Orang jemaah masjid tidur, tapi tidur sambil duduk. Bukan tidur guling, batal wuduk kan. Tidur sambil duduk. Ada riwayat kata janggut duduk di dada belakang. Tunduk, janggut dia panjang. Janggut kita ni kalau tidur tak apa-apa. Pendek. Kok mana ada janggut tak tahu. Kok mana tak ada janggut tu orang-orang begitu ada. Sipai janggut tu biar Nabi ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka keluar dan bersolat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita keluar solat bersama dengan sahabat-sahabat dia. Kemudian Nabi keluar, bukan mereka tulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersolat bersama-sama dengan jamaah dia tu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la waqtuha. Nabi kata sungguh inilah waktu yang baik nak solat isya. Laula an asyqa ala ummati. Sekiranya dia tidak menyusahkan umat. Jadi kalau menyusah umat macam mana? Tak apa. Hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kadang-kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan solat isya, kadang-kadang mempercepatkan. Ada waktu lewat, ada waktu cepat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para jemaah telah berkumpul, baginda menyegerakannya. Dan apabila mereka berlengah-lengah, Nabi melewatkannya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok tak ramai lagi orang, dia pelewat sikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thulusil laili aw nisfi. Sekiranya tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka melewatkan solat isya sehingga 1/3 malam atau di pertengahan malam. Hadis ini, semua hadis-hadis yang ada ini hadis sahih belakang ini. Alhamdulillah. Hadis ini Bukhari, hadis ini Ibnu Majah. Namun begitu, tetapi tidak harus melewatkannya sehingga meninggalkan solat jemaah di masjid dan bersolat sendiri di rumah. Tunggu situlah. Sebab itu dikatakan dengan syarat mengambil kira keadaan jemaah. Yakni jika masjid yang biasa kita berjamaah orang ramai telah berkumpul,
lalu melakukan solat Isya pada waktu sekian-sekian, maka kita hendaklah turut solat berjamaah bersama-sama. Jadi kita tahu dah solat Isya di sini, masjid ni orang tahu dah. Lepas masuk waktu 15 minit solat, kan? Kecuali waktu ada kuliah. Kuliah mungkin lewat sikit, setengah jam. Ataupun ada ceramah perdana, forum perdana. Forum perdana ni pukul 10 baru habis. Jadi orang tahu dah. Sebab biasanya nak jadi forum perdana ni sudah diiklan seminggu atau lebih dah. Memang pada malam sikit ada. Jadi kita nak cepat, ada masyarakat, masjid lain banyak lagi. Jadi kita jangan duduk menyusah. Maklum dulu. Tapi kalau saja-saja imam duduk buat dalam bilik, tak apa, tak pukul 10 lagi. Nah, nyo ke jemaah duduk cakap luar ni. Itu tidak boleh lah, kan. Begitu juga tidak elok tidur sebelum Isya dan bangun menunaikan pada waktu tahajud, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk tidur sebelum solat Isya. Jadi ada setengah orang ni ada dia tidur lepas maghrib, lepas tu dia bangun pukul 3, pukul 4 pagi tu. Dia kata tak apa. Tidak jadi masalah, dia kata pasal apa? Sebab lambat lagi nak subuh. Kita kata tak. Tuan-tuan tanda dalam hadis lain, terdapat dalam hadis lain, solat Isya pilihan setakat setengah malam. Tulis itu. Waktu solat Isya pilihan ikhtiar sampai setengah malam, ila nisfil lail, setengah malam. Maknanya kita boleh pelewak ke Isya ni sampai setengah malam. Bukan sampai subuh. Sampai subuh tu untuk waktu darurat. Waktu darurat ni orang hok tertidur baru sedar, orang pengsan baru celek, orang gila baru sembuh, orang perempuan haid baru sudah mandi, baru sudah kering dia punya haid baru mandi. Itu tak ada masalah. Tapi sengaja nak lewat sampai lepas tengah malam, itu tidak digalakkan. Sebab sudah keluar waktu ikhtiar. Karena itulah saya nasihatkan ahli-ahli ceramah perdana ni, ahli-ahli ceramah dalam pokok ni, maya Isya dulu. Sebab ceramah ni habis pukul 12 malam. Betul? Lepas pukul 12 malam, roti canai pula tak tarik duk ulah pula tu. Ceramah 2 jam, ulah pula 3 jam, nak kata apa dah. Jadi masalah. Jadi kita maya siap-siap balik ke rumah tu, kalau rasa takut lewat bangun subuh, maya tahajud lah tu, maya witir lah, solat. Baru ada. Jadi jangan lewat lebih daripada sepatutnya. Itu di antara perkara. Maka kita kena ingatlah. Satu lagi isu yang terakhir dalam perbincangan kita di sini, masalah melewatkan azan Isya. Nak lewat azan Isya ni boleh ke tak boleh? Ataupun menggugurkan azan. Setakat anak duduk berjalan, kuliah-kuliah kita ni, biasa kalau kita panggil di luar, dia panggil kuliah perdana. Kuliah perdana ni tak kurang daripada 1 jam. Bila 1 jam, dia masuklah waktu Isya tu mungkin dalam 30 minit lepas pada waktu asar. Ada Bilal pakai tak azan dah, qomat selalu. Kita kata Masya Allah, 1 jam saya ceramah kepentingan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Lepas ceramah mati sunnah. Azan pun tak ada, solat qabliyah pun tak ada. Pakai dua-dua hilang belakang. Itu masalah kita. Kita kata tujuan kita kuliah ni nak menguatkan ibadat ke nak menggugurkan ibadat? Dia kata kalau nak kuat ibadat, tunggulah sekejap, baru setengah jam masuk waktu. Tadi kita belajar hadis, Nabi kata patut dilewatkan sampai 1/3 malam ataupun sampai setengah malam. Ni tak sampai 1/3 lagi ni, baru duk main 1/4, 1/5 baru tak saya nak gugur azan dah. Ni tanda betul-betul. Setelah meneliti isunya orang tak gugurkan azan, ini tajuk dia. Ni ada soalan ni. Dia kata saya pernah mengikuti ceramah ilmu di masjid dan majlis ilmu berlanjutan sehingga masuk waktu Isya. Namun penceramah meneruskan ceramah tanpa memberi laluan untuk dilakukan azan. Bolehkah begitu? Ni soalan dia. Baru jelas Baik, jawapannya. Setelah meneliti beberapa hadis yang menyebut bahkan menggalakkan para jemaah untuk melewatkan solat Isya walaupun sudah masuk waktu, kita dapat memahami bahawa berada lama di masjid merupakan amalan yang baik. Para jemaah sekalian, tanda dari kita,
Nih, hadis dalam kitab kita dan bahkan menunggu solat didirikan pun sudah ditulis pahala apa? Pahala solat. Tambah itu, sudah ditulis pahala solat. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat mendoakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim, tidak ada seorang antara kamu duduk menunggu solat. Mana kita maghrib ini tak keluar, nak tunggu solat isyak. Tunggu solat. Kenapa tak balik? Tunggu solat. Selama dia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Masya Allah, tabarakallah. Ni para jemaah ni, kita duduk gini ni. Cuma Allah Ta'ala tak bagi kita dengar ya suara malaikat. Kalau ada dengar, mati dah kita ni. Terlalu gembira. Menunggu solat ni dalam hadis lain, tulis, menunggu solat, intizarus salati salatu. Menunggu solat, daripada sudah solat yang pertama, kita tunggu yang kedua, kita boleh pahala solat. Allahu Akbar. Malaikat pula ada doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia, berilah rahmat kepada dia. Malaikat doa, pahala berjalan. Suka tak suka kita? Pasal itulah digalakkan duduk lama ni masjid tu, tunggu lagi sikit. Malam ni kita ceramah baru 12 nak tengok. Oleh yang demikian, tidak menjadi kesalahan jika penceramah memanjangkan kuliah selepas maghrib dan meneruskannya sehingga masuk waktu isya. Penceramah atau penganjur tidak perlu tergesa-gesa menamatkan kuliah semata-mata kerana waktu isya sudah masuk. Namun malangnya hari ini, ada sebahagian Bilal tidak melaungkan azan apabila kuliah atau majlis ilmu berlanjutan sehingga masuk waktu isya berlalu sikit. Dia pun pakai tak azan dah. Alasannya ialah sudah lewat. Oh, lewat dah ni, tak payah azan. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada siapa pun yang boleh menggugurkan kewajipan ataupun syariat sunnah azan, kerana azan merupakan syiar Islam. Azan ni kalau tengok dalam kitab fiqh kita, dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, dia kata apa? Dalam kitab Mu'dil Muhtaq ke, dalam kitab kitab fiqh Mu'tabar mazhab Syafi'i, dia kata azan itu dalam fiqh kata sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dituntut. Dan ada juga yang kata waqila fardu kifayah. Ada pendapat yang mengatakan azan itu fardu kifayah. Maknanya kalau tak azan, dosa belaka. Kalau tidak azan, semua orang berdosa. Tiba-tiba kita nak gugurkan azan, maka di sinilah para ulama mengatakan, tengok tanda itu. Azan tu yang pertama merupakan syiar Islam. Letak nombor 1. Azan tu merupakan syiar Islam. Yang kedua, tanda masuk waktu solat. Tanda masuk waktu solat. Yang ketiga, menjadi seruan kepada orang ramai untuk datang solat. Jadi seruan. Baik. Kalau walaupun dah masuk waktu dah sikit, lepas dah masuk waktu, tapi nak tanda masuk waktu tu lepas dah lah kan. Namun begitu, dia masih lagi dalam syiar solat. Satu. Yang kedua, menjadi seruan. Kita nak panggil orang yang tak semaya lagi, mari. Orang yang dalam masjid yang tertidur, yang ada masyarakat bila orang azan, sempat lagi dia pergi ambil wudu. Nah, kalau kita pakai sudah Assalamualaikum Ustaz ni, kau pakai tomak lalu, apa jadi? Kelang kabut kita. Bahkan yang keempat, dia ni termasuk syiar Islam yang zahir. Wa fi tarkihima tahawun, siapa dia tinggal azan kerana bermudah-mudah, qutilu, orang negeri itu boleh diperangi. Masya Allah, tabarakallah. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, para sahabat dia kata apa? Dia kata kalau kita nak serang mana-mana negeri, kita tengok dulu ada azan ke tak ada azan kampung tu. Kalau tak ada azan, masuk. Bermakna azan itu menjadi syiar negeri ini, kampung ni, kampung orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sama ada dia ni sunat muakkad
ataupun sunnah alal kifayah, ataupun dikata fardu kifayah, yang pentingnya azan tu salah satu daripada apa? Daripada syiar solat. Tu tanda. Hadis ni sahih dalam Bukhari. Kita baca bagi kepada para jemaah biar puas hati dah, supaya imam-imam pun tidak rasa takut-takut. Bila takut nak azan, ada setengah bila ni takut nak azan. Dia takut orang marah dia terlewat. Hadis dalam Bukhari daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu malam kami berjalan dengan Nabi balik daripada peperangan. Sampai setengah malam, lewat malam tu, sahabat-sahabat letih. Dia kata, lau arrasta bina ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita berhenti jalan, kita rehat, penat sangat. Nabi kata, akhafu an tanamu anis salat. Aku bimbang takut mu tidur tak salat subuh. Qala Bilal, ana uqizukum. Bila kata tak apa Rasulullah, berhentilah, mereka ni sangat penat, saya jaga, saya tak tidur. Bilal kata apa? Dia nak jaga, tak mau tidur. Fattaja'u, sahabat-sahabat boleh turun daripada kenderaan tu kak, pakai letak kepala tu kerong, maka tidur, masya-Allah. Wa asdana Bilalun zahru ila rahil. Bina je tak tidur pasal dia janji nak gerak, nak kejut. Dia duduk sandar, tubuh dia ke kenderaan dia. Boleh jadi unta dia ke kuda dia duduk, dia menyandar situ. Apa jadi? Faghalabathu aina. Dia berkerah juga. Moga penat belaka ni. Fastayqaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibus syamsi. Nabi celak mata, matahari naik. Habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal hok janji nak kejut tadi, sahabat-sahabat tidur belaka, naik matahari baru sedar. Faqala ya Bilal, Nabi panggil Bilal, ayna ma qult, mu janji apa Bilal? Matahari naik. Bilal kata, ya Rasulullah, maaflah, saya tak jumpa lagi tidur, macam semalam sedar. Moga letih ni, penat ni. Pelik. Biasa kayak Bilal ni, dia bangun awal, dia tukar azan. Malam ni, maaflah Rasulullah, tidur sambil duduk menyandar ke hayawan apa, leno lebih pada biasa. Allahu akbar. Kata Nabi, innallaha qabada arwahukum haysya. Allah Taala dia ambil ruh kita ni ikut kehendak dia. Tu yang tak atam lagi. Ya Bilal, qum fa'azzin. Dengar ni. Nabi kata, Bilal, bangun, pergi azan. Baru masuk waktu setengah jam ke lepas waktu dah? Enggak, bila kita baru masuk setengah jam waktu tak mau azan dah. Kenapa? Apa yang berat sangat? Apa yang susah sangat? Ada sebuah masjid bila anak suruh azan, kita baca hadis ni, dia gitu tutup mikrofon pakai azan situ. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Apa yang takut sangat dengan? Tak mau sangat tu kenapa? Siapa begitu sekali? Tu gitu tutup mikrofon azan depan. Dia kata ustaz suruh kita azan juga. Tapi orang Kelantan kata mecoklah cara tu. Kata masya-Allah tabarakallah. Nabi kata, ya Bilal, qum fa'azzin. Bilal, azan. Ini lepas waktu dah tu. Tidak kata oleh kerana kita ni terlewat waktu, habis waktu dah tak payah azan lah. Pakai qomat lah. Fatawadda'a, Nabi kita wuduk, falamma naik matahari dah baru dia solat subuh. Walaupun sudah masuk luar waktu, kan? Nabi kita masih lagi mengekalkan azan. Masya-Allah tabarakallah. Imam Bukhari rahimahullah taala, dia tulis bab apa? Ni dalam kitab dia ni, dia kata dalam kitab sahih, babul azan ba'da zahabil waqti, bab meneruskan azan walaupun dah habis waktu. Jadi nasihat saya lah sekali lagi para jemaah sekalian, jangan sekali-kali nak menggugurkan syiar Islam yang besar ini. Khilaflah ulama tu. Ada kata sunat muakkad, ada kata sunat kifayah, ada kata fardu kifayah, dan ada kata wajib azan. Khilaf ulama, biarlah. Kita tak berhabak khilaf, yang penting kita nak mengekalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu, ini nasihat saya. Pilihan yang ada ialah sama ada azan dikumandangkan terlebih dahulu. Mana contohnya, orang tua-tua di sekitar masjid ni, dia duk tunggu azannya, dia nak solat. Kalau tak azan, dia tak solat. Mereka pun masyarakat nak ambil wuduk pula dan kalau kita lambat. Maka bila masuk waktu azan, penceramah break sekejap. Beri laluan kepada azan. Kita berhenti bagi azan, sambil-sambil jawab azan dia boleh minum air. Tak, itu juga penceramah.
Ataupun kita tahu dah ustaz ni tak lebih lama, dalam 10 minit, 15 minit je dia. Kita teruskan. Assalamualaikum, baru azan. Dua. Mana dalam situasi ini tidak mengapa azan dilaungkan walaupun sudah agak terlewat waktu. Sebab apa? Nabi SAW masih meneruskan azan walaupun sudah keluar waktu. InsyaAllah mudah-mudahan nasihat saya ini didengari oleh bila-bila kita ni, dan juga orang lain. Tak usah susah hatilah. Betul anak jumpa dah. Satu masjid dia tutup mikrofon. Pas anak suruh azan, tutup mikrofon. Kita kata Masya Allah, kenapa? Kenapa Pak Bila tutup mikrofon? Dia kata takut orang celaru lah, apa. Tak ada orang celaru lagu kata. Nah, orang yang tak solat lagi dia mari. Hak solat dah dia kata, ada kuliah kan. Biasanya kuliah kita ni dengar. Itulah para jemaah sekalian, jangan bermudah-mudah dengan menggugurkan satu sunnah, menggugurkan satu syiar Islam dengan sebab kita buat kira sendiri. Buat kira sendiri ya. Ada sebuah masjid dia jawab, maaflah ustaz, AJK setuju dah menggugurkan azan. Saya kata Masya Allah. Tapi saya tidak AJK masjid, tapi saya masih menuntut azan dilaungkan karena dia syiar salat. Bila pun lau juga azan, bunyi kata mesyuarat pula lepas pada tu. Nak pakai hak Abu Anas kau pakai hak dia. Masya Allah tabarakallah. Kata saya lah, yang penting saya sudah memberi wa ma alaika illal balagh. Kerja kita ustaz ni menyampaikan dah. Tuan-tuan nak pakai atau saya pakai, jumpa dengan Nabi esok nak jawab apa depan tuan. Ya Allah akbar. Kan? Insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang. Bab yang keempat, perkara-perkara sunat dalam solat. Kita akan baca dalam solat pula. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.